Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Salatan wa salaman ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa bainana bil-haqqi wa antal muhsin. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina rahmatallahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bahagia mengurusi dan berkuasa di Sultan Nazir Malaysia. Jadi kasihi sahabat saya pada diperluas selaku mengurusi Biro Pendidikan, Dakwah dan Perkara Masjid dan Dewan Kuasa yang saya sayangi, tuan-tuan imam, tuan-tuan bila dan tuan-tuan, tuan-tuan dan tuan-tuan, sahabat-sahabat saya dan sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah SWT. Pertama-tama marilah kita memberikan Fatihah hadiahkan kali ini kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ulama-ulama, syuhada, awliya-awliya, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, al-ahya, ibn Umar, syaikhullah, al-Fatihah. Alhamdulillah, minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat dan saudara, sebelum jatuh lupa, saya ingatkan, InsyaAllah pada 20 hari bulan lepas Maghrib kita akan mendapat satu ceramah hebat yang pernah juga kita dengar sebelum ini, ya, iaitu senator, ya, dia pernah menjadi menteri dan dia sampaikan kepada sahabat-sahabat yang boleh tak tahu, belum sampaikan supaya dapat sama-sama meraihkan kuliah dia yang akan dilakukan pada 29 malam lepas Maghrib, insyaAllah. Sahabat-sahabat yang dimata Allah SWT, saya mengambil hadis sambungan hadis yang lepas, iaitu hadis yang ke-672. Ya, hadis ini berbunyi, ad-dunya qulwatun hadiratun minal kasabah fiha malan min hillihi wa anfaqahu fi hankihi wa asabahu Allahu alaihi wa awadahu Allahu jannatahu wa man aktasaba fiha malan min ghairi hillihi wa anfaqahu fi ghairi haqqihi wa ahallahu Allahu daral hawan wa rabbul mutahawili fi malillahi wa rasulihi lahun nasu yawmal qiyamah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Artinya, dunia itu sebagai buah yang hijau, sedap dirasa, cantik dipandang. Ya, buah itu ibarat sebilik buah yang hijau, cantik dipandang dan sedap dirasa. Siapa yang berusaha di dalam kehidupan yang fana, kalau siapa berusaha di dunia yang fana ni mana yang akan tak kekal, dan dunia yang tak kekal ini, buat mencari harta yang halal, ya, dia berusaha mendapatkan rezeki yang halal dan dibelanjakannya akan dia pada apa-apa yang mustahak, ya, dibelanjakan dia pada benda yang mustahak. Nescaya diberi ganda
pahala di dalam kehidupannya yang bakal dan di surga. Orang sakit untuk rumah, jadi lepas kuliah tu boleh lagi. Saya takut terlupa. Anak dia. Ya, sahabat kita nama dia Muhammad Farus Azman bin Han. Beliau ini keuzuran, ya, sehat dan menderma daripada jamaah. Ya, nanti bolehlah apa namanya dia Lepas kuliah tu. ya. Lepas kuliah nanti bolehlah kita menerima, ya. Ini satu sahab akhirat insya-Allah. Dunia ini ibarat satu buah yang hijau yang cantik rupanya dan sedap rasanya. Ini bagi orang-orang yang merasa yang makan buah itu. Bagi orang yang tak makan buah itu, tak tahu dia sedap, tapi nampak memang cantik. Ada juga orang-orang yang memandang dunia ini kusut, gelap, labu. Ya. Oleh kerana manusia ini dalam 1001 keadaan. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang senang, ada yang susah, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang gila, ada yang tak gila, ada yang moyan, ada yang tak moyan. Itu tengok keadaan dunia pada dia. Orang yang sakit merasakan dunia ini macam satu siksaan bagi dia. Ya, tak dapat melihat keindahan seperti mana buah yang hijau. Ya, tapi dia nampak dunia ini memang cantik, tapi dia rasanya pahit, rasanya tak sedap. Pasal tubuh badan dia tak sihat. Kerana itu manusia ini bermacam-macam keadaan. Ya, sambungan hadis itu. Orang yang beramal ataupun orang yang mencari rezeki dengan cara yang halal, maka Allah akan balas dia. Bukan dapat duit banyak, kaya, senang, harta ada, tetapi Allah juga akan bagi dia tempat di akhirat nanti, surga. Dan apa? Kerana usaha dia mendapatkan cara yang halal ataupun cara yang baik, maka Allah akan tempatkan dia di surga. Macam kita ni lah. Sebahagian daripada orang yang dah pencil, tak ada nak kerja apa, cuma kita nakkan nafkahkan saja, nafkahkan pada jalan yang baik saja. Tadi ada satu dah jalan yang baik untuk kita menerima lepas kuliah. Itu saja. Baik. Di surga akan berkekalan. Dan siapa yang berusaha di negeri yang tak berkekalan ini, siapa yang berusaha di dunia yang tak kekal, besok lusa kita akan pergi menjumpa Allah SWT. Apa dia kata? Ya. Buat yang menghimpun harta, buat menghimpun harta yang haram dan dibelanjakannya pada yang bukan, nescaya berkediaman ia di tempat yang kehinaan. Dia cari rezeki cara yang tak halal ataupun yang tak baik, maka dia akan ditempatkan di tempat yang tidak baik, iaitu neraka. Ya, dia cari rezeki. Ya. Manusia ni ada beberapa kategori, sahabat. Ada beberapa kategori. Ya, ada di antaranya dia cari harta itu halal, tapi dia belanjakan kepada yang haram. Dia cari yang haram, dibelanjakan yang haram. Dia cari yang haram, dibelanjakan yang halal. Dan dia cari yang halal, dibelanjakan kepada yang haram. Nabi Muhammad SAW mengingatkan umatnya supaya sentiasa berwaspada dengan peringatannya, di mana Rasulullah SAW sendiri sebagai Nabi kita, dia tak mahu umatnya masuk neraka. Maka oleh kerana itu Nabi sentiasa mengingatkan, bukan Nabi Muhammad SAW saja, tetapi Nabi-Nabi daripada Nabi Adam AS sehingga Nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW, serta mengingatkan hamba umatnya supaya memilih
Mana satu yang dia nak pilih di antara 4 perkara itu? Satu perkara lagi, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ada orang yang dapat mencari rezeki tapi dia tak beribadah. Mayang pun tak mau, dan masjid pun jangan-jangan, ya, bersedekah pun tak mau. Dia cari rezeki. Ya. Ada satu cari pula, dia tak mau, dia masjid dia tak mau. Masjid dia rajin datang, sembahyang tak tinggal, tapi cari rezeki yang halal. Ada juga orang yang langsung tak mau sembahyang, tak mau puasa, tak tahu campur orang, dan dia cari jalan yang haram. Dua-duanya haram. Dan ada pula kategori yang keempat pula tu, dia beramal beribadat tapi dicari rezeki yang haram. Jadi Nabi memberikan kategori ini supaya kita yang dianugerahkan oleh Allah SWT itu memikir mana satu yang kita nak pilih di antara 4 cara mendapatkan rezeki itu. Yang pertama lah, dia cari rezeki tapi dia beribadah yang tak putus-putus. Ini yang kita nak. Yang tadi pula, yang pertama tadi, 4 tadi, kita cari yang halal dan kita nafkahkan juga pada jalan yang halal. Ya, nafkahkan juga pada jalan yang halal. Yang pertama itu kita pilihan juga. Walau bagaimanapun manusia ini tidak serupa. Manusia ini tidak serupa. Kadang-kadang manusia ini diculah. Membaca kata culah. Kadang-kadang dia cari rezeki pun dia tak kira halal haram. Ya, tak kira halal haram. Begitu juga ada beramal, dia rasa nak beramal. Bila tak nak. Ya, inilah Nabi Muhammad SAW memberikan pilihan kepada kita untuk kita memilih yang mana satu yang kita nak buat. Nabi hanya mengingatkan umatnya supaya umatnya jangan keterlaluan sehinggakan akhir hidup yang kedua nanti, iaitu di akhirat, dia dalam keadaan menderita. Nabi tak mau. Nabi sayang, Nabi kasih kepada umatnya. Oleh kerana itu Nabi tak putus-putus dalam hadis yang disampaikan oleh para ulama guru-guru kita supaya memilih. Kita cari yang halal, kita nafkahkan yang halal. Kita cari rezeki yang halal, kita beramal secara amal yang baik. Maka dua-dua perkara ini, insya-Allah Allah akan berikan jalan. Kita dapat duit, dapat harta, kaya, tetapi kita masuk surga. Ya, kita masuk surga. Ada juga yang kaya raya. Ya, kalau masalah riak itu tak saya cerita. Ada yang kaya raya, tapi dia tak bercampur dengan masyarakat. Ya, dan dia tak mau bersedekah. Itu semua ada pilihan di mana Nabi Muhammad SAW memperingatkan saya. Kerana apa? Kerana Nabi sayang pada umatnya, supaya umatnya jangan meringkuk dalam neraka. Pasal Nabi diberitahu oleh Allah SWT dan kita juga diberi oleh Allah. Inna azabi lasyadid. Azab aku amat pedih. Allah tahu hamba aku tak mampu menerima azab yang aku akan pergi di neraka. Maka oleh kerana itulah Nabi Allah hantar para nabiya, ulama untuk memberi peringatan kepada kita. Mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang dapat rezeki banyak, dapat pahala banyak, ya, dan kita duduk di surga. Itulah pilihan kita. Ya. Oleh kerana itu hadis yang kedua, hadis ini dia mempunyai ada 2 kategori. Kategori yang pertama, dia mencari rezeki dan dia beramal dengan amal yang soleh. Satu kategori pula, dia cari rezeki yang tidak halal dan dia tidak beramal yang soleh. Pilihan kita di mana? Yang pertama, Nabi kata Allah akan bagi ganjaran setiap sen yang dia dapat dari rezeki yang halal tadi, ganjaran untuk nak dimasukkan kita dalam surga. Maka kita nafkahkan pada anak isteri sebagai amal jariah untuk kita, supaya anak-anak kita, zuriat kita menjadi zuriat yang soleh dan soleh. Kerana apa? Kerana memakan daripada hasil bapaknya, daripada hasil yang
halal, yang baik, dan bapa yang beramal dengan amal yang salah. Itu pilihan kita. Nabi pun macam itu. Begitu juga bila kita dapat harta yang baik, kita nafkahkan juga dengan jalan yang baik. Jangan kita nafkahkan pada jalan yang tidak baik. Bila kita dapat rezeki, dapat pahala. Tiap sen yang kita dapat, yang halal itu, yang baik itu, akan diberi pahala. Pahala untuk masuk surga. Dan setiap amal yang kita amalkan pula, amal yang baik itu akan diberi pahala. 2 pahala. Tiap sen yang kita cari dapat pahala, setiap amal yang kita amalkan dapat pahala. 2 dapat pahala. Inilah akibat daripada yang baik ini. Kita akan beroleh insya-Allah zuriat ataupun keturunan yang baik. Ya, mutaakhir ini susah nak cerita. Ya, pasal kadang-kadang bapa dia sendiri pun tak sembahyang. Kata apa? Saya bercakap ni dengan orang yang sembahyang, dengan orang yang tak sembahyang nanti mau. Ya. Bapa dia tak sembahyang, anaknya macam mana? Saya teringat tentang hadis satu hamba Allah. Dia memang dia tak pernah datang masjid. Tapi anaknya tamat dan hafiz ilmu. Ditapak. Ya, ditapak. Tapi saya tak pernah tengok hamba Allah ini. Memang saya tak pernah pergi masjid. Dia mengaku sendiri. Itu pilihan kamu, saya kata. Pasal Nabi dah ingatkan kita. Nah, tapi kalau saudara tak pernah mendengar peringatan itu, pasal peringatan itu dilakukan di masjid. Kalau saudara tak pergi masjid, macam mana nak dengar peringatan Nabi itu? Ya, peringatan Nabi itu. Nak cari macam Ustaz Nabi Liu susah sekali. Ya, dalam Malaysia ni pun ada seorang tu je. Itu pun ditohmah dan riaklah, sombonglah, macam-macam lagi. Ini adalah usaha yang baik. Pilihlah. Ya, Allah kurniakan akal pada manusia ini untuk memilih. Cuma Nabi tunjukkan orang yang macam ni dia kemari, orang macam ni kita pilih. Ya, alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang ada dalam ini yang mudah-mudahan berpeluang kepada hamba yang saleh dan salihah. Cara mendapatkan rezeki yang halal. Jangan main-main sahabat. Kita dapat pencen, kita dapat pencen itu kita nafkahkan pada jalan yang baik. Dan kita beramal dengan Allah SWT supaya pencen kita itu mendapat 1 sen pun. Pencen kita dapat 1 pahala. Pasal apa? Pasal kita nafkahkan kepada jalan yang baik. Oleh kerana itulah memberi makan anak isteri walaupun tanggungjawab, tapi itu ditolong kepada amal jariah. Ya, oleh kerana itulah ikhlaskan. Ya, seperti mana sahabat-sahabat mengikhlaskan makan untuk sahabat-sahabat yang lain. Ya, di samping itu banyakkan kita bersedekah. Ya, insya-Allah. Ya, hadis ini memberikan kita, mengingatkan kita beberapa pilihan untuk kita pilih yang mana satu di antara 8 perkara yang saya sebut. Yang pertama sekali, dia cari yang halal, dia belanjakan yang halal. Dia cari yang halal, dia belanjakan yang haram. Dia cari yang haram, dia belanjakan yang halal. Dia cari yang haram, dia belanjakan yang haram. Dia mencari nafkah, tapi dia tak beramal. Dia beramal, tapi tak cari nafkah. Nafkah, cara-cara nafkahnya jahat. Ya, kalau dia jual rupanya ditipu. Contoh, ya, dia jual tipu, disuruhkan. Kalau limau ataupun durian yang tak ada lubang, tutup dengan tanah supaya orang tak nampak. Dia kaki masjid, kaki sembahyang, tapi dia jual durian, disumbatnya dengan tanah supaya orang tak nampak durian yang berlubang. Itu hari Islam saya dah keluarkan. Setiap orang pagi-pagi dia nak meniaga, Allah dah hantarkan malaikat kepada dia untuk mengawasi bagaimana kamu niaga hari ini. Untuk orang niaga saja. Orang cari nafkah tak ada. Untuk orang niaga, ya, malaikat itu sentiasa mengawasi barang apa yang dijual itu. Memang malaikat khas untuk mengawasi apa, bagaimana keadaan barang yang kamu nak jual.
Oleh kerana itulah tuan yang jujur, dia sembahyang hebat, tapi dia jual durian, dia tutup yang bersudut. Yang lupa tadi yang makan durian tadi. Allah hantarkan malaikat khusus untuk orang yang berniaga. Oleh kerana apa? 9/10 rezeki adalah pada berniaga. Oleh kerana itulah kita berniagalah sikit-sikit. Walaupun sikit-sikit berniagalah. Ada rumah tu cili api ke atau kedai. Ya, dapat 9/10 dalam rezeki adalah dalam tijarah. Is'a minan nasara al-rizqu fit tijarah 9/10. Mana 1% saja kerja lain macam makan gaji, macam kerja pejabat atau sebagainya. Tapi 90% berniaga. Oleh kerana itu orang berniaga di Sarawak diantar ke Malahas untuk melihat, mengawasi apa barang yang dia niaga ini. Jangan sampai kita suruhkan barang yang cacat. Di mana Imam Abu Hanifah, dia pesan kepada anak buahnya ataupun salesman dia, ini baju, ini baju harga dia 40 dinar. 40 dinar. Oleh kerana di ujung bawah tu ada cacat sikit, tunjukkan pada ahli. Di bawah tu ada cacat sikit, maka juallah kena 20 dinar. Separuh. Kemudian besoknya tu Imam Abu Hanifah, dan selepas dia sembahyang subuh, dia terus pergi ke butik dia, ke kedai butik dia tu. Ditengoknya baju tadi sudah terjual. Tanya pada penjualnya, Mali, berapa kamu jual ini? Berapa kamu jual barang ini kepada pelanggan? Saya jual ikut harga itu, tuan. Bukankah saya sudah beritahu kamu baju ini hanya harga 20 dinar saja? Sekarang kamu pergi cari wang tu, kamu pulangkan balik 20 dinar. Pasal dia beritahu, orang yang nak beli tu pada salesman dia tu, dia suruh beritahu, ini cacat, walaupun tulis tu 40 dinar, tapi dia suruh jual 20 dinar. Tapi penjualnya dijual 40 dinar. Dia suruh dia pergi cari sana. Dari pagi sampai petang tak jumpa, balik dengan keadaan berpeluh-peluh dan menangis. Tuan, tak jumpa, tuan. Habis dah seluruh kampung saya cari tak jumpa. Kalau begitu, wahai Ali, kamu ambil 20 dinar ini, kamu hadiahkan ataupun dermakan ke masjid. Bukan atas nama aku dan bukan atas nama kamu, tapi atas nama orang yang membeli itu. Dengan syarat kita niat, sekiranya aku jumpa orang itu, aku akan kembalikan. Walaupun kita dah masukkan dalam tabung masjid sebanyak 20 dinar tadi, tapi kita reservekan kalau jumpa bila-bila masa pun kita akan kembalikan 20 dinar. Tengok lurusnya Imam Abu Hanifah. Dia seorang jutawan. Sehingga Perancis dia order tahel daripada Imam Abu Hanifah. Perancis. Dia order tahel dengan Imam Abu Hanifah. Begitu. Orang Syria membeli butik baju, kain baju daripada Imam Abu Hanifah. Tapi malangnya Imam Abu Hanifah yang saya selalu ceritakan ini, matinya dalam penjara setelah diracun oleh khalifah, piku dalam keadaan dirantai tangannya. Cuma apa? Cuma ditawarkan oleh khalifah, wahai Hanifah, aku nak lantik kamu sebagai perbendaharaan negara. Maka tak nak. Dia tak nak. Lantik perbendaharaan negara tak nak. Aku bagi tempoh kamu 3 bulan untuk kamu jawab setuju jadi perbendaharaan negara. Sampai masa 3 bulan dia kata tak nak. Tu masuk dalam penjara. Dalam penjara bagi tempoh 3 minggu. Kamu terima jawatan ini. Tapi Imam Ahmad tidak. Kenapa tidak? Aku tidak mampu mengawal keuangan negara yang begitu besar, yang begitu banyak. Takut saya kemakan walaupun 1 dinar. Takut saya masuk ke neraka. Bagi tempoh 3 minggu
Tidak mau juga. Akhirnya bagi tahu pengawal, tarik Imam Muhammad dari penjara. Imam Muhammad di penjara bukan saja di penjara, tapi dengan rantai. Ini dengan kaki begitu. Rantai dia, satu cangkul rantai itu seorang nak bawa tak ada. Imam Muhammad letak pada meja lebar sini. Jaga, tolong ambil racun. Letakkan racun satu. Coba. Paksa minum. Tanya ini yang terakhir aku tanya. Setuju kau terima aku sebagai perdana negara? Wallah, tidak kau terima. Dipaksa minum. Dia lakukan rantai minum. Lepas minum dia bingung muka dia. Diheret masuk dalam penjara, mati dalam penjara. Imam Muhammad, seorang jutawan Islam pada masa itu. Ia kerana kejujuran dia. Kita berbawa malam. Ya, kita orang malam. Miaga apa namanya? Miaga 5 pun sebelum semalam atau kemarin dicampur digaul. Allah Akbar. Ya, oleh kerana itulah sesama ingat pada orang biangga disalam desa keluarkan. Kalau takut sesahabat tak terbaca satu, setiap orang yang berniaga Allah akan hantarkan satu malaikat khas untuk mengawasi apa yang dia niaga. Takut berkata macam tadi lah, kain ada penjaga kain tu koyak ditutup supaya tak nampak koyak dia. Jadi cari rezeki yang halal. Oleh kerana itu Imam Muhammad itu, ya. Abu Sufyan seorang jutawan Arab semasa zaman Nabi Muhammad. Dia berniaga sebelahnya Yahudi, jutawan Yahudi berniaga sebelahnya Abu Sufyan. Ya. Tapi pelanggannya berbangis. Tengoknya Abu Sufyan tengah sembahyang. Pelanggannya berbangis, tapi tempat Yahudi tadi tak ada. Berbangis menunggu pasal Abu Sufyan tengah sembahyang. Lepas Abu Sufyan sembahyang, dia berdoa, maka berduyun-duyun di mimbar. Kita macam mana agaknya mereka? Ya. Apa yang penting bagi kita, kita takut malaikat ini akan melaporkan kepada Allah SWT, wahai Tuhan, simpulan ini biarlah disuruhkan. Kalau kain yang cacat ditutup, buah-buah yang lama-lama campurkan yang baru, yang manis campurkan yang masam. Allah sama-sama. Ingat, Allah memutuskan satu malaikat khusus untuk menguasai tiap orang berniaga. Oleh kerana niaga itu 9/10 rezeki pada berniaga. Ya, oleh kerana berkat orang niaga ini adalah dengan kejujuran dia, bukan kerana banyaknya harta, kerana kejujuran dia. Imam Muhammad. Baik, itu hadis yang ke 670. Sekarang masuk ke hadis yang ke 673. Ad-dunya aradun hadirun. Ya, ya'kulu minhal birru wal fajir. Al-akhiratu wa'dun sadiqun. Yahkumu fiha malikun adilun. Yuhibbul haqq wa yubtilul batil. Fakunu abna'a al-akhirah wa la takunu abna'a ad-dunya fa inna kulla ummin yataqabbaluha lidahliha. Rawahu Muslim. Hadis ini di bawah Al-Quran. Bila hadis Muslim itu di bawah Al-Quran dan boleh jadikan dunia itu barang ataupun benda yang di depan mata. Dunia ni semua apa yang kita nampak ni semua dunia. Akhirat. Yang depan kita, yang kita tak nampak apa dia? Mati. Mati itu depan kita, tapi kita tak nampak. Itu dunia juga. Oleh kerana itulah kadang-kadang orang yang tak nampak mati itu, dia mati dalam keadaan buta. Buta itu maknanya apa? Dia menuju. Ingat saya, ya, Ustaz Fauzi baca subuh masjid yang lama dulu, kitab Bidayatul Hidayah yang ke-62. Ingat, orang yang tengah bang ataupun qamat, dia bercakap, dia khawatiri dia tak nak mati, tak dia bercakap. Jangan berbaik suka.
Ya, baik. Saya cukup. Dia khawatiri ataupun takuti tidak boleh mengucap ketika dia nak berjumpa dengan Allah SWT. Lupa dengan Allah. Bila orang bang ataupun orang kamat minta tolong, jaga, terpulang pada tuan dan tuan. Itu sebagai peringatan yang saya tak boleh lupa. Boleh merasa di masjid lama dulu. Ya, bagus. Daripada dapat dimakan oleh orang yang baik. Dunia ini, ya, dunia ini untuk semua manusia. Cuma manusia itu ada yang baik, ada yang tak baik. Benda dunia ini dia minta kepada Allah SWT supaya aku dimakan oleh orang yang baik. Dunia ini macam makanan kue ke, roti ke, apa makanan saja ataupun minuman saja, ataupun baju pakaian, dia minta dipakai ataupun dimakan oleh orang-orang yang baik. Oleh kerana itulah sesamanya kalau kita pakai baju, bacalah sedikit doa. Baju baru dia lain, baju lama dia lain. Macam yang tuan-tuan baca, nak pakai baju Bismillahirrahmanirrahim, inni as'aluka khairan mawala wa min syarri mawala. Pakai baju. Selagi baju itu dipakai, baju ini akan mendoakan kita supaya buat kerja baik. Takdirnya kita maklumlah manusia ni. Pergi pasar nampak apa benda yang tak ada yang haram, kita pandang. Baju ni mengingatkan kita. Jangan pandang itu. Haram. Baju yang kita pakai bila kita baca Allahumma inni as'aluka khairan mawala wa a'udzu min syarri. Dia menegur kita supaya jangan pandang benda yang haram itu. Tapi kita tak dengar. Kita tak dengar. Atau kelebihan doa nak pakai pakaian itu. Itu pakaian yang anda biasa pakai. Kain baru tak pernah pakai baju itu, baju baru lain sedikit. Baju ni menegah kita daripada mata ataupun buat perkara yang haram. Pakaian kita bila kita pakai Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim, kita pergi tempat yang diharamkan. Jangan masuk, jangan masuk. Tapi kita tak tahu. Ini dunia. Kita nampak benda itu cantik, kita nak cari benda itu cantik. Tapi cantik itu adalah cantik yang baik ataupun cantik itu cantik yang jahat. Ada cantik yang jahat, ada cantik yang bagi Nabi ingatkan kita, pilihlah yang cantik, yang bagus dan yang baik. Cantik dan baik. Ada cantik tapi tak baik. Daripada dapat dimakan oleh orang-orang yang baik. Buah-buah itu semua sekali baju-baju dia diminta dipakai, dimakan oleh orang-orang yang baik. Orang yang tak tinggal sembahyang, orang yang rajin sedekah, orang yang buat baik dengan orang, berbaik dengan jiran tetangga, berbaik dengan saudara mara, berhubungan dia dengan silaturahim yang baik-baik. Buah tu minta dimakan, benda tu minta dimakan, pakaian ataupun benda tu minta dipakai oleh orang-orang yang baik. Tapi benda tu tak cakap. Nabi ingatkan kita. Oleh kerana itulah supaya apa maknanya? Supaya maknanya kita berbaik. Supaya benda-benda tadi minta untuk dipakai ataupun dimakan oleh orang-orang yang baik. Oleh kerana itulah kita kena buat baik. Ya, macam-macam orang yang berada baik. Patutnya saya cerita dengan orang yang tak buat tak baik. Ya, baik. Dan jahat sama sekali. Dia tak nak. Cendol tu tak mau diminum oleh orang yang jahat. Buah apple tu tak mau dimakan oleh orang yang jahat. Ini dunia semuanya. Yang kamu lihat, yang kita lihat dapat ya. Begitu sekali diharap. Adapun akhirat para yang di belakang kita. Akhirat kita terlambat di belakang kita. Oleh kerana itulah berapa banyak manusia yang buat jahat. Kenapa? Kerana tak nampak balasan dia. Kamu minum arak, nampak berapi kepada dia. Tak minum. Ya. Kamu nak berzina, nampak api menyala pada kamu. Tak buat. Ya. Cuma Allah SWT anugerahkan akal supaya dia memikir bila mendengar hadis ini. Sehingga buah apple itu pun minta dimakan oleh orang-orang yang baik. Kalau
orang tu tak baik, dia rasa-rasa tak nak masuk dalam rumah baik. Oleh kerana itulah kita cari nafkah, kerana kita tinggal sembahyang, ya, tinggal buat baik silaturahim, maka rezeki yang kita dapat itu dapat juga, Tuhan bagi juga. Tapi namanya istighfar. Jangan sampai kita boleh rezeki yang istighfar. Ya, istighfar itu benda tu kalau masuk itu memang benda yang haram. Nampak apple bersih, cantik apple kita makan, tapi benda itu adalah yang menjadi kecelakaan mereka. Makan itu masuk haram. Perjanjiannya di dalam menghukum oleh hakim yang maha adil. Di akhirat nanti, ya, apple itu mengadu. Apple yang kita makan itu dia mengadu. Wahai Tuhan, aku ni dimakan oleh orang yang tak sembahyang. Maka di sana Allah menjadi hakim. Pengaduan buah apple tadi, betul ke kamu dimakan oleh orang yang tak sembahyang? Orang kafir ke atau orang fasik ke? Orang yang asing ke, orang yang bermaksiat? Semua akan diadili. Buah-buah yang dimakan, baju-baju yang dimakan akan mengadu kepada Allah SWT. Di sana akan ada pengadilan yang adil. Yang mana betul, yang mana benar. Adakah betul atau tak benar? Buah apple tadi datang kepada Allah, Tuhan, aku ni dimakan oleh orang yang maksiat. Orang-orang yang bermaksiat. Dia datang, Allah timbang, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada 3 dosa tukadziban, semua akan ditimbang atas pengaduan. Kalau zaman Nabi Allah Sulaiman, semua mengadu, Nabi Sulaiman, telur aku sudah di mesin oleh orang yang mesin rumput. Telur semut dulu kita mesin rumput gitu ya. Di mesin rumput hampir hancur telur aku gitu. Lalu ya, oleh kerana itulah sahabat yang Nabi SAW, ya, jangan kita tak baca bismillah setiap satu itu. Dia nak mesin rumput lepas tu dia kata bismillah, aku nak mesin rumput kepada Allah Ta'ala, minta izin. Kalau ada sarang kredit ke, sarang semut ke, sarang karung ke, ya, maka Allah akan bagi tahu, cik karung, pupuk ni nak dimesin, kau pergi ke bismillah. Salah satu yang dibatalkan, patut dia nak masuk surga, tapi buah apple tadi mengadu, aku dimakan oleh orang yang maksiat, oleh orang fasik. Maka Allah SWT akan disiksa orang itu ke dalam maksiat. Kata makanan-makanan, pakaian-pakaian yang kita pakai tidak dipakai oleh orang-orang yang beramal baik. Oleh itu hendaklah kamu jadikan diri kamu itu sebagai anak bagi akhirat. Jadikan diri kita ini sebagai anak akhirat. Bila anak akan pergi ke bapa atau ke mak, mak kita siapa? Akhirat, surga. Akhirat, surga. Jangan jadikan anak dunia. Jangan jadikan anak dunia. Kita cari benda dunia untuk dunia. Kita cari dunia untuk akhirat. Pasal kita nak bagi pada mak kita, bapa kita. Mak kita siapa? Akhirat. Bapa kita siapa? Akhirat. Kita cari untuk mak bapa kita. Kita ni anak akhirat. Kerana tiap-tiap ibu mesti diikuti oleh anaknya akan dia. Jadi akhirat itu baik belakang. Jadi orang yang mengikut jalan akhirat, maka akhirat akan kata, kau anak aku. Akhirat sendiri kau anak aku. Main. Amal kita itu dipandai oleh akhirat, main untuk mak. Itulah hadis ini cukup mengingatkan kita supaya, ya, kita sentiasa beramal yang saleh. Kalau berniaga, pastikan yang cacat, yang celah, bagi tahu kepada pelanggan. Ya, pasal apa? Malaikat selanjutnya mengawasi sehingga kita tutup barang kita, maka malaikat Allah melapor kepada Allah. Ya Allah, si pula dia berniaga tadi,
bawang dah busuk dicampur dengan bawang yang baru. Malaikat mengadukan pada Allah, si fulan ini jual bawang campur dengan bawang yang busuk, bawang yang dah rosak, cacat. Semua sampai kepada Allah SWT. Oleh kerana itulah sahabat, ingat, kalau orang berniaga, Allah akan hantarkan satu malaikat, mula dia akan berniaga sampai dari akhir. Itu yang mampu saya sampaikan untuk saya. Lebih-lebih tuan-tuan dan puan-puan ataupun sahabat-sahabat dan saya bersama Allah. Andai kata ada kata-kata saya yang tak disenangi, saya dengan hati minta maaf. Ya,